Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur Alhamdulillah anak-anak calon SPM pada tahun ini. Pada kali ini kita berpeluang untuk meneruskan perbincangan kita berkaitan dengan tajuk-tajuk penting untuk persiapan menghadapi SPM pada kali ini. Saya Cikgu Haji Yasmin bin Hashim, guru sejarah dari SMK Agama Melur, Kota Baru, Kelantan, ingin membawa anak-anak pelajar membincangkan satu tajuk yang penting bagi anda untuk SPM kali ini. Seterusnya kita akan tengok tajuk Bab 3 Tingkatan 5, Kesedaran Pembinaan Bangsa, Negara dan Bangsa. Dan anak-anak ada buat buku teks tak? Okey, buka buku teks halaman 67. Kita tengok tajuk kecil iaitu Pembinaan Negara dan Bangsa. Seterusnya, sebelum cikgu masuk ke tajuk tersebut, kita tengok sekejap, kita ulang kaji sekejap beberapa teknik yang mungkin ada anak-anak sudah lupa. Teknik ataupun panduan menjawab soalan, struktur, dan selepas ini kita bincang sikit tentang soalan esei. Baik, cikgu baca secara ringkas. Untuk soalan struktur, ingat pelajar-pelajar, jawapan kita mesti tepat dan padat. Yang kedua, masa yang dicadangkan ialah 15 minit bagi setiap satu soalan. Kita ada 4 soalan semua kan? 4 soalan, pelajar mesti baca semua soalan dahulu. Tengok nombor 3. Baca semua ke-4 soalan dan mengikut petua orang cerdik pandai. Yang keempat, jawab soalan yang paling mudah dahulu. Maksudnya, pelajar-pelajar buka saja skrip soalan, buka soalan 1, baca dulu secara pantas. Yang kedua, ketiga, keempat, dan pilih soalan yang paling senang dahulu, jawab soalan itu. Tapi ingat, masa mesti 15 minit untuk setiap satu soalan. Bermakna 15 minit darab 4 soalan. Masa yang pelajar-pelajar perlu fokuskan ialah 1 jam, iaitu 60 minit untuk menyelesaikan kesemua soalan struktur yang berjumlah sebanyak 4 soalan. Baik, seterusnya. Panduan untuk menjawab soalan esei ataupun karangan. Yang pertama, seperti mana yang pelajar-pelajar mungkin sudah tahu, iaitu jawapan mesti ditulis esei yang lengkap. Lengkap dengan fakta, ada huraian dan ada satu contoh. Sekurang-kurangnya contoh yang mudah, senang untuk dibaca, tidak perlu berjala-jala. Fakta, huraian, contoh. Dan masa yang dicadangkan adalah 30 minit bagi setiap satu soalan. Ingat, kita jawab 3 soalan esei. 30 minit, 30 minit, 30 minit bermakna 1 jam 30 minit untuk kesemua soalan esei. Seperti soalan struktur juga, pelajar-pelajar, baca semua soalan dulu. Baca semua soalan. Ingat, esei kita akan diajukan sebanyak 7 soalan. 7 soalan esei, kita pilih 3 sahaja yang terbaik, yang paling mudah, dan jawab soalan yang paling senang dahulu seperti struktur tadi. Dan ingat, pelajar-pelajar jangan menggunakan ayat berbentuk slogan ataupun menggunakan dengan izin istilah point form. Jangan guna ayat slogan. Menggunakan sempang, perkahwinan, sempang, perdagangan, sempang, penaklukan. Ayat begitu menyebabkan pelajar-pelajar akan kehilangan separuh markah daripada keseluruhan. Baiklah, seterusnya kita terus fokuskan kepada tajuk pembinaan negara dan bangsa.
Pelajar-pelajar boleh tengok. Ini saya terus bawa kepada contoh soalan. Kita sama-sama baca. Rajah menunjukkan pelbagai cara pembinaan negara dan bangsa. Di situ dia sertakan jadual. Kerajaan, cara keutamaan. Eropah, caranya real politik, keutamaan, persamaan rumpun bangsa. Madinah, cara mesyuarah, keutamaan, pembentukan perlembagaan. Malaysia, cara pakatan murni, keutamaan, perpaduan pelbagai kaum. Pelajar perlu ingat, cara soalan kadang-kadang dia akan ajukan berbentuk peta ataupun jadual seperti ini. Baik, soalan berbunyi, namakan dua contoh negara bangsa moden di Eropah yang dibentuk pada abad ke-19 di Eropah. Baik, pelajar-pelajar kena ingat, dua negara bangsa moden di Eropah. Ada pelajar tanya cikgu, cikgu, boleh tak dalam SPM sebenar soalan itu kami hantar, kami gariskan perkataan tersebut. Contohnya gariskan perkataan bangsa moden di Eropah. Gunakan yang warna-warni itu untuk ditandakan. Jawapannya tak ada masalah. Pelajar-pelajar boleh gariskan walaupun skrip itu, soalan itu dihantar kepada pemeriksa. Tidak ada masalah. Seterusnya kita tengok contoh jawapan yang diberikan dalam skrip ini. Jawapannya, ingat, satu, Itali, yang kedua ialah negara Jerman. Jadi kalau pelajar tulis seperti itu, tidak teragak-agak pemeriksa akan buat tanda betul pada Itali, tanda betul pada Jerman, dan di hujung tersebut akan ditulis dua garis-garis, bermakna pelajar berjaya mendapat markah penuh 2 markah. Ingat pelajar-pelajar, kena jeling di tepi itu peruntukan markah, sama ada 2 atau 3 atau 4 atau sebagainya, sebagai panduan untuk kita target berapa markah yang akan kita peroleh nanti. Seterusnya, dalam buku teks, okey, anak-anak boleh rujuk buku teks halaman 69. Buka sekarang. Halaman 69, pelajar-pelajar boleh tengok ada satu gambar, iaitu seorang tokoh Itali yang berjaya menyatukan negara Itali, iaitu Count Camillo Bensa di cover. Di tepi itu ada peta negara Itali yang berbentuk semenanjung. Dulu, Itali adalah wilayah-wilayah yang terpisah. Cuba tengok, ada Rom, ada Sicily, dan adalah beberapa nama yang pelajar boleh tengok sendiri dalam buku. Tetapi tokoh inilah yang menggunakan amalan real politik menyerang negara wilayah tersebut dan meletakkan wilayah tersebut di bawah satu pentadbiran, dan itulah yang dinamakan penyatuan negara Itali oleh Count Camillo Bensa di cover. Dan mungkin pelajar ada tengok sudut maklumat di tepi buku tu. Amalan real politik yang digunakan oleh tokoh ini ialah, yang pertama, tipu helah, yang kedua, kekerasan bersenjata, yang ketiga, peperangan. Itu amalan yang digunakan oleh Count Camillo Bensa di cover. Baik, seterusnya, itu pula negara Jerman. Tokoh yang pelajar-pelajar mesti ingat. Bukan setakat ingat namanya, ingat dengan topi, dengan misalnya tu. Mesti ingat dengan pakaian kebesarannya, iaitu Otto Edward von Bismarck. Rujuk halaman 70 buku teks. Dan kita tengok itu peta. Peta penyatuan wilayah Prusia yang dilakukan oleh Otto Edward von Bismarck. Kita tengok dia buat peperangan dengan Denmark 1864. 2 tahun kemudian Bismarck berperang dengan Austria. Ingat, Austria, bukan Australia, Austria. Dan tahun 1870 peperangan dengan Perancis. Itulah hasil kerja buat von Bismarck yang terkenal dengan kezaliman dan kuku besinya. Baik, kita tengok seterusnya. Soalan yang mungkin akan diajukan kepada calon-calon nanti,
ialah soalan yang saya pilih seperti ini. Kita tak tahu soalan keluar nanti kan. Tapi soalan yang popular biasanya, saya baca soalan tu. Pelajar-pelajar boleh sama-sama baca. Pilih satu negara dalam jadual di atas. Rujuk pada jadual tadi. Dan jelaskan cara pemimpin tersebut membentuk negara bangsa. Tengok situ, peruntukannya berapa markah? 4 markah. Baik, di situ cikgu paparkan beberapa isi utama. Otto Eduard von Bismarck, real politik, politik darah dan besi, guna pelbagai taktik, tipu helah, pemalsuan dokumen, provokasi, penipuan, ugutan, isu membenci kuasa asing, berperang dengan Denmark, Perancis, Austria. Nanti dulu, ada pelajar tanya, cikgu, apa maksud pemalsuan dokumen, cikgu? Apa yang Bismarck buat? Baik, pemalsuan dokumen merujuk kepada dokumen yang ditipu oleh Bismarck. Surat perjanjian, memoranda persefahaman yang dulunya ditulis lain. Tapi Bismarck apabila mendapat kuasa, ubah suai untuk kepentingan dirinya. Provokasi ialah mengapi-ngapikan sesuatu untuk menimbulkan kemarahan. Ini kerja Bismarck. Penipuan. Saya rasa penipuan pelajar-pelajar semua faham. Baik. Itu tindakan pelajar-pelajar. Kalau dapat soalan begini, cuba tengok. Pilih satu negara. Kalau anda pilih Jerman, cepat-cepat dalam SPM, keluarkan pensel atau pen, buat draft begini. Buat draft. Bismarck, real politik, politik darah besi. Buat draft dulu. Tetapi jawapan yang lengkap bukan begini. Macam mana jawapan lengkap cikgu untuk kami jawab? Kalau soalan struktur ataupun soalan esei. Baik, seterusnya kita tengok contoh jawapan yang mungkin pelajar boleh jadikan sebagai pedoman. Pelajar boleh baca ikut cikgu ya. Di Jerman, Otto Eduard von Bismarck membentuk negara bangsa dengan mengamalkan real politik, iaitu politik darah dan besi. Ingat pelajar-pelajar, darah dan besi merujuk kepada kekasaran, peperangan, provokasi, pembunuhan. Itu darah dan besi. Beliau menggunakan pelbagai taktik seperti tipu helah dan pemalsuan dokumen. Selain itu, pelajar jangan lupa ya, gunakan penanda wacana yang anda pelajari melalui subjek Bahasa Melayu. Selain itu, Bismarck juga menggunakan isu membenci kuasa asing untuk memenangi hati rakyat. Bismarck tanamkan perasaan benci kepada orang asing. Untuk jaga hati rakyat, untuk tarik sokongan rakyat. Beliau juga membangkitkan semangat rakyat Prusia di medan tempur. Cikgu jawab macam ni, kami dapat berapa markah cikgu? Baik, kita tengok seterusnya. Berapa markah ni contoh jawapan. Okey. Kita tengok markah mungkin. Sebut nama tokoh Bismarck dapat 1 markah. Real politik 1 markah. Darah dan besi itu huraian bagi real politik 1 markah. Pelbagai dokumen tu huraian seterusnya. Tipu helah tu contoh. Membenci kuasa asing. Bangkitkan semangat Prusia. Itu di antara beberapa mungkin cadangan isi untuk pelajar dapat markah dalam SPM nanti. Dapat lebih 6 markah. Markah peruntukan 4. Tak ada masalah. Pelajar akan dapat 6/4, maksima 4 garis-garis. Makin banyak isi, makin bagus. Yang kita tak nak, markah peruntukan 4, kita jawab hanya 2 atau 3 isi. Yang itu pelajar akan kehilangan markah. Seterusnya, kalaulah pelajar jawab Jerman itu tadi, sekarang Itali. Jadi pelajar ingat, soalan pilih salah satu negara. Negara ada 3 ni kan? Yang pertama Jerman, kedua Itali dan yang ketiga negara kita Malaysia. Baik, cuba tengok. Kalau pilih Jerman, jangan campur dengan Itali. Sebab ramai mungkin pelajar yang keliru. Dia ada 2 isi untuk Jerman, ada 2 isi untuk Itali, dicampur adukkan jadi 4 isi. Tetapi jawapan begitu, anda tidak menepati kehendak soalan sebab soalan berkehendakkan pilih satu negara sahaja. Baik, kita tengok. Kalaulah pelajar pilih Itali, cepat-cepat buat draft begini.
Kan Camillo Benso di cover, halau orang Austria dari Itali, bekerjasama dengan Napoleon III Prancis menentang Austria, berjaya tewaskan Austria, membantu Prusia menewaskan Austria, dapat wilayah Venetia, tentera Prancis berundur dari Rom, sampailah ke bawah. Tapi itu bukan jawapan lengkap. Itu adalah panduan ataupun dipanggil sebagai rangka untuk menjawab soalan. Macam mana jawapan yang lengkap? Seterusnya kita tengok. Baik, mungkin pelajar cakap, ni banyak cikgu. Soalan ada 4 peruntukan markah. Jangan gusar. Cikgu bagi jawapan yang lebih lengkap. Itu lebih baik daripada kita letakkan hanya 4. Cukup-cukup 4. Kita tengok. Di Itali, Count Camillo Benso di cover sangat menyanjung penyatuan Itali berdasarkan pemerintahan monarki. Monarki ialah pemerintahan beraja. Beliau mewujudkan kerjasama dengan Napoleon III. Siapa Napoleon III, cikgu? Napoleon III ialah pemerintah Perancis ketika itu untuk menentang Austria pada tahun 1860. Hasil bantuan Napoleon III itu, Itali berjaya menewaskan Austria. Melalui pungutan suara yang diadakan, beliau memperoleh majoriti rakyat untuk menyatukan Itali. Nampak di situ. Count Camillo Benso di cover juga buat pungutan suara. Dia tak mau dia nampak macam diktator. Apa yang dia cakap mesti ikut. Dia buat pungutan suara tapi mungkin dia ada unsur penipuan. Dia dapat majoriti, dia beritahu untuk menyatukan wilayah-wilayah yang kita tengok dah peta tadi menjadi sebuah negara yang kita tengok Itali sekarang. Pada tahun 1866, sebagai balasan terhadap kerjasama Itali membantu Prusia menewaskan Austria, wilayah Venetia telah dipulangkan kepada Itali. Itu dia nak. Venetia, wilayah yang strategik, yang kaya, dipulangkan kepada Itali. Pada tahun 1870, Perancis mengundurkan tenteranya dari Rom dan Count Camillo Benso di cover mengambil peluang untuk menyatukan Rom dan Itali. Faham daripada ayat itu menunjukkan sebelum tahun 1870, Perancis menguasai bandar Rom. Dan selepas tahun 1870, Perancis berundur dan barulah Rom menjadi bersatu dengan negara Itali dan sampai sekarang menjadi ibu negara bagi negara Itali. Baik, jawapan macam ni dapat berapa markah, cikgu? Seterusnya kita tengok. Monarki 1 markah, Napoleon III 1 markah. Ini markah cadangan. Austria menentang Austria 1 markah, menewaskan Austria dapat markah lain, pungutan suara dapat, majoriti rakyat dapat, dan pelajar boleh tengok sendirilah sampai ada 10 isi di situ. Bermakna jawapan begini calon-calon boleh gunakan untuk jawab soalan struktur pun boleh. Dan soalan esei pun kalau ditawarkan 8 markah, pelajar-pelajar boleh tulis seperti yang saya buat contoh ini. Jadi kalau 4 markah, dia akan dapat 10/4 maksima 4 garis-garis. Cuma persoalannya, pelajar perlu banyak ulang membaca tentang sejarah penyatuan negara bangsa di Itali ini sebab dia agak sukar juga untuk diingati, melainkan pelajar kena bersungguh-sungguh baca, kalau boleh catat di dinding dengan menggunakan manila card dan ceritakan kepada kawan-kawan. Lagi banyak kita bercerita pada kawan, lagi banyak kita ingat, cepat ingat. Pakar motivasi pernah mengatakan kalau kita hanya baca mungkin kita boleh ingat dalam masa 1 hari 2 hari. Kalau kita catat dia akan ingat sampai 2-3 hari. Tapi kalau kita baca, kita catat dan kita beritahu kawan, dia akan ingat dalam jangka masa yang sangat panjang. Seterusnya, kalaulah pelajar-pelajar pilih soalan B ini, nak pilih Malaysia. Pilih Malaysia. Justru, cepat-cepat tuliskan isi-isi penting. Pembentukan negara Malaysia berkat kebijaksanaan pemimpin, tidak melibatkan pertumpahan darah, melalui rundingan, pakatan murni, tolak ansur antara 3 kaum, pandangan jauh. Itu hanya rangka. Ini rangka ni.
tak boleh tulis begini dalam jawapan. Tetapi sebelum menulis jawapan lengkap, kita kena tulis rangka ni. Cikgu, saya boleh tulis rangka, cikgu. Saya boleh ingat. Jangan cakap begitu. Dalam peperiksaan situasinya berbeza dengan situasi kita di luar peperiksaan. Tulis dulu rangka. Sebab anak-anak akan menghadapi masalah. Sedang menulis dua perenggan, kita akan lupa angka-angka isi-isi penting tu. Isi-isi penting. Maksud saya, isi penting kita akan lupa kalau kita tidak tulis rangka. Jadi pelajar-pelajar mesti ingat. Tulis rangka itu. Macam mana contoh jawapan, cikgu? Okey. Baik, seterusnya kita tengok contoh jawapan. Pelajar boleh ambil idea yang saya buat ini. Di negara kita, pembentukan negara Malaysia adalah berkat kebijaksanaan pemimpin dan tidak melibatkan pertumpahan darah. Pelajar pun tahu kan, negara kita bukan macam Jerman, bukan macam Itali. Negara kita dibina hasil daripada kebijaksanaan pemimpin seperti Tunku Abdul Rahman, Tun Dr. Ismail, Tun Abdul Razak, Tun V.T. Sambatan, Tun Tan Chen Loh, H.S. Lee dan seumpamanya. Kebijaksanaan kita berunding, tidak melibatkan pertumpahan darah. Kemerdekaan yang dicapai adalah melalui rundingan, Pakatan Murni dan tolak ansur antara tiga kaum terbesar. Kalau sebut tiga kaum, pelajar mesti ingat Melayu, Cina, India. Kebijaksanaan dan pandangan jauh pemimpin-pemimpin kita dalam memperjuangkan sebuah negara yang berdaulat patut dicontohi oleh generasi muda pada hari ini. Itu adalah nilai murni yang perlu disematkan dalam jiwa kita, anda selaku generasi muda. Baik, jawapan begini agak-agaknya dapat berapa markah. Seterusnya. Di situ kita tengok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadangan isi di sini. Pelajar-pelajar boleh tak tulis isi-isi lain? Silakan. Ini soalan yang agak terbuka. Pelajar boleh masukkan idea-idea yang mungkin ada kaitan ataupun asalkan munasabah berkaitan dengan tajuk ini. Silakan. Jadi untuk contoh ini, pelajar dapat 7 isi per 4, maksima 4 garis-garis. Itu sampel jawapan bagi soalan B kalau pilih Malaysia. Baik, seterusnya. Jika soalan bertanya tentang pembentukan kerajaan Islam Madinah. Kalau pelajar buka buku teks, pembentukan kerajaan Islam ada di hujung tajuk kecil itu. Kalau soalan tadi ditukar yang C itu kepada kerajaan Islam, ini adalah contoh jawapannya. Pelajar nak baca beramai-ramai? Okey, ikut cikgu. Pembentukan kerajaan Islam di Madinah merupakan satu contoh penyatuan melalui prinsip Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyusun perlembagaan terlebih dahulu sebelum mengasaskan kerajaan Islam di Madinah. Itu nampak hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda mendirikan kerajaan, baginda telah menyusun dahulu hitam putih perlembagaan yang bertulis, dibincang dengan orang-orang bukan Islam terlebih dahulu. Piagam Madinah berjaya menyatukan penduduk yang berbilang kaum, iaitu Yahudi, Kristian dan Arab. Yahudi, penduduk yang diwakili oleh 3 kaum, iaitu Quraizah, Qainuqa, Bani Nadir. Kristian itu ialah orang Kristian Arab. Dan mungkin pelajar dah tahu, di Mesir sekarang, orang Kristian Qibti Mesir agak ramai di negara Mesir. Arab di Madinah merujuk kepada 2 golongan, Aus dan Khazraj, yang sering bergaduh sesama sendiri, malah kadang-kadang pergaduhan mereka diapi-apikan oleh puak Yahudi. Yahudi provokasikan isu dan mereka bergaduh. Yahudi bertepuk tangan ketika itu, malah ekonomi Madinah sebelum hijrah Nabi dikuasai oleh golongan Yahudi. Dan perangai Yahudi kekal sampai sekarang. Baik, dengan cara diplomasi, musyawarah dan permuafakatan, baginda berjaya membentuk kerajaan Islam di Madinah. Itulah hebat baginda.
Ini membuktikan wujudnya amalan kerjasama dan permuafakatan antara pemimpin dengan pemimpin dan antara pemimpin dengan rakyat. Jadi kalau pelajar nak tulis karangan seperti ini, mana tahu kalau soalan diajukan pembentukan Kerajaan Islam Madinah, pelajar-pelajar boleh tulis begini. Tapi berapa markah dapat? Seterusnya kita tengok. Jawapan contoh begini, kemungkinan kita akan dapat 10 isi. Boleh guna untuk jawab soalan esei tu. Walaupun kita fokuskan kepada soalan struktur, tapi kita kembangkan isi, fakta, huraian dan ada contoh yang ringkas, pelajar boleh dapat 10 isi di situ. Tidak susah kan untuk dapat markah. Seterusnya, mungkin pelajar biasa tengok gambar ni. Apa kaitan ni gambar ini dengan isi kita bincang tadi? Bagi pelajar-pelajar Islam, kita dah biasa tengok. Tapi bagi pelajar non-Muslim, mungkin ada yang belum tahu, itulah dia imej negara Madinah sekarang. Madinah sebelum Nabi Hijrah, belum wujud lagi Masjid Nabawi. Sekarang inilah masjid terkini dan yang pada zaman Nabi dulu, Nabi bina masjid menggunakan pelepah-pelepah kurma saja, pelepah tamar. Dan setelah zaman berubah, kerajaan Arab Saudi membina masjid yang begitu canggih, ada bumbung yang boleh dibuka menggunakan remote dan sebagainya. Baik, yang kita fokuskan tu, nundu, yang nampak kecil tu, hijau kubah itu, yang saya bulatkan merah, itulah dia. Di bawah kubah itu terletak makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq dan khalifah yang kedua ialah Umar Al-Khattab. 3 makam ada di bawah bumbung itu yang dulunya merupakan rumah Rasulullah bersama dengan isteri baginda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Baik, seterusnya. Saya selitkan dengan panduan menjawab soalan kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi. Ingat pelajar-pelajar, untuk dapat jawapan kebat, markahnya kita perlu ada 3 perkara. 1, jawapan kita mesti rasional ataupun mesti logik. Contoh, mengapakah kerajaan lampau mampu membina monumen? Kalau calon-calon tak ingat, apa sebab dapat bina monumen? Kita cuba logik. Kita pergi satu tempat, tengok ada satu rumah besar. Kita pun fikir, ni orang kaya ni, mesti banyak duit kan? Jadi kita cuba reka jawapannya. Tokoh ini berjaya membina rumah besar kerana mempunyai harta kekayaan. Maka kita kiaskan dengan jawapan tadilah. Kerajaan lampau mampu membina monumen kerana mempunyai sumber kekayaan. Kalau kaya saja tapi tak ada kemahiran, mereka juga mempunyai kemahiran dalam seni bina. Itu contoh. Itu dikatakan logik. Yang kedua, positif. Katakan soalan. Cadangkan langkah berkesan untuk meningkatkan kemajuan negara. Jadi, pelajar-pelajar kena cadangkan jawapan yang positif. Tak boleh menggunakan istilah negatif. Ada pelajar, setengah pelajar dia suka menggunakan ayat yang berbentuk provokasi. Pada pandangan saya, kita perlu menukar menteri lah, kerajaan. Itu tak boleh. Pelajar tak boleh menggunakan ayat berbentuk negatif. Apatah lagi menyentuh isu kerajaan. Ciri yang ketiga ialah menepati ruang masa. Sebagai contoh soalan, sekiranya anda terlibat dalam perjuangan Rosli Dobi, apakah tindakan anda untuk menentang penyerahan Sarawak terhadap British? Kita tengok contoh jawapan pelajar. Seterusnya. Ini satu contoh pelajar jawab. Sekiranya saya hidup pada zaman Rosli Dobi, saya akan mengumpulkan seberapa ramai pemuda di kampung untuk menyertai Rukun 13. Logik kan? Mengikut zaman kan? Okey. Saya juga akan bertemu dengan pemimpin semua kaum untuk mengajak mereka menentang penyerahan Sarawak. Kaum Melayu, pemimpin Cina, pemimpin Iban, pemimpin Bidayuh, pemimpin orang Ulu, dan sebagainya. Logik kan? Tapi tengok ayat ketiga. Saya juga akan wujudkan grup WhatsApp dan Telegram untuk membakar semangat rakyat menentang kerajaan. Nampak dari situ ada kelemahan jawapan calon pada perenggan yang ketiga, iaitu
calon hanya diberikan markah pada perenggan pertama dan perenggan kedua saja. Perenggan ketiga tidak diberikan markah kerana tidak mengikut zaman. Itulah sejarah. Pelajar perlu ingat, perlu menepati ruang masa ketika itu. Baik, seterusnya kita ke soalan yang terakhir. Pada pendapat anda, apakah keunikan pembinaan negara dan bangsa Malaysia 4 markah? Seperti tadi, kalau keluar soalan begini, pelajar buat rangka. Buat rangka, jangan lupa tulis rangka, guna pen, pensel, terpulang. Nak conteng di mana-mana kertas kosong kan ada, ataupun di mana kertas soalan tempat kosong, buat. Tak payah kita padamkan. Terus kita conteng ya. Conteng, nak buat apa minda pun tak ada masalah. Dan kita buat terdiri pada pelbagai masyarakat berbilang kaum, Pakatan Murni, berbeza budaya, dan mana-mana yang munasabah. Dan seterusnya kita tengok contoh jawapan. Ini sampel jawapan yang mungkin pelajar boleh guna. Pelajar sama-sama baca, ikut saya. Pembinaan negara dan bangsa Malaysia dianggap unik kerana berkat kebijaksanaan pemimpin pelbagai kaum dan tidak melibatkan pertumpahan darah. Negara kita terbina hasil Pakatan Murni 3 kaum utama dan dengan penggunaan satu bahasa kebangsaan serta pengamalan dasar kebudayaan kebangsaan. Negara kita juga dibina dengan semua rakyat diterapkan mengamalkan prinsip rukun negara. Semua rakyat boleh hidup bersatu padu walaupun berbeza agama, budaya dan adat resam. Berapa markah dapat? Seterusnya kita tengok. Itu dia dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 markah, maksima 4. Jadi akan ditulis 8/4, maksima 4 garis-garis. Dan ingat, pelajar-pelajar boleh juga tulis mana-mana jawapan yang munasabah untuk soalan tersebut. Bukan susah sangat untuk kita dapat markah soalan kemahiran berfikir aras tinggi ataupun kebat ini. Seterusnya, pelajar-pelajar sekalian, akhir kata cikgu ucapkan pelajar-pelajar jangan berasa putus asa, jangan berasa cepat kecewa dengan apa yang berlaku. Ingat, setiap cabaran itu merupakan penguat semangat kita semua. Layang-layang di udara, kalau tidak ada angin, dia tidak akan berkibar megah. Ingat, kejayaan dicipta oleh pelajar biasa, yang belajar di sekolah biasa, diajar oleh guru biasa, tetapi berkat usaha boleh menghasilkan kejayaan yang luar biasa. Mudah-mudahan sedikit perkongsian kita pada kali ini ada manfaat untuk anak-anak semua. Selamat maju jaya dalam SPM. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.